Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya RFS Raisul Fadlan Safiruddin. Jadi kali ini saya mahu berkongsi tentang cara cepat untuk gandakan kekayaan. Okey, cara cepat untuk gandakan kekayaan. Macam mana kita boleh nak gandakan kekayaan dengan cepat? Okey, sebelum kita masuk pada perkara ini, lebih dahulu sebelum itu kita kena jelas ada beberapa perkara yang kita perlu ada. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah aliran tunai, cash flow yang orang kata yang dah baik, dan yang ketiga adalah simpanan. Bukti bahawa cash flow dah baik adalah kita ada simpanan, mampu simpan sekurang-kurangnya 10% sebulan, dan akhirnya kita ada simpanan sekurang-kurangnya 3 bulan perbelanjaan. Jadi kalau kita punya belanja dalam sebulan 3,000, kita kena ada simpanan 9,000. Kita pun untuk tujuan kecemasan. Tapi kalau kita belum ada 3 bulan kecemasan, maknanya kita belum layak untuk gandakan kekayaan. Okay? Kemudian kita masuk kepada cara untuk gandakan kekayaan. Ada 2 cara. Yang pertama adalah melalui pelaburan, okay? Dan yang kedua adalah melalui bisnes ataupun perniagaan. Melalui pelaburan, okey. Sebenarnya pelaburan ni cara untuk orang kaya guna duit lebih. Dia guna duit lebih untuk gandakan kekayaan, bukan cara orang biasa guna pelaburan untuk dapat duit lebih. Sebab apa? Pulangan pelaburan ni amat kecil. Berapa pulangan kita boleh dapat daripada pelaburan? Katakanlah 10%. Pelaburan dengan pulangan 10% setahun ya, bukan sebulan, setahun punya pulangan, maka dia dah dikira anggap tinggi. Sebagai contoh, kita ada duit sebanyak 20,000, kita simpan pada satu instrumen pelaburan yang boleh menjana pulangan 10% setahun. Dalam masa 3 tahun, pulangan yang kita dapat lebih kurang akan dapat dalam 6 ke 7,000 sahaja. Besar ke tak? Nak kata besar, tak adalah besar. Tapi nak kata kecil, bukanlah kecil. Cuma lambat. Dia cara yang agak lambat. Boleh guna kalau kita punya modal yang besar. Ada modal 100,000 dan ke atas, ia adalah cara yang berbaloi. Tapi kalau duit kita bawah 30,000, bawah 50,000, maka pelaburan bukan cara yang sesuai. Okay? Saya selalu cakap kepada peserta kelas kewangan online saya bahawa pelaburan adalah skim lambat kaya. Kecuali apa tu, saya hanya dedahkan dalam kelas kewangan online saya. Jemput join bagi yang berminat. Okay? Kecuali macam contoh, saya bagi satu study case. Saya guna pelaburan, instrumen pelaburan dengan pengecualian tu, duit saya dalam 16,000 saja, tak sampai 20,000. Tapi boleh jana pulangan dalam masa tak sampai 3 tahun, boleh jana pulangan 40,000 lebih. 40,000 lebih. Jadi okey lah kot. Tapi kalau cara pelaburan biasa yang bagi pulangan tahun adalah 10%, maka ia bukan cara yang cepat lah. Dan mana-mana pelaburan yang menawarkan pulangan sebanyak 20% ke atas setahun, ia bukanlah kita boleh syaki dia sebagai skim cepat kaya, sehingga dibuktikan bahawa ia adalah skim cepat kaya. Manakala untuk saham, yang kata saham boleh bagi pulangan cepat, dia lebih kepada trading sebenarnya, jual beli, bisnes, niaga. Manakala untuk yang buat investment, pelaburan, simpan, kita tak usik sampailah masanya untuk jangka masa menengah ataupun panjang, maka itu adalah pelaburan. Jadi kita kena bezakan antara pelaburan dengan perniagaan, antara investment dengan trading. Okey, cara yang kedua untuk cepat kaya adalah, untuk cepat gandakan kekayaan adalah dengan cara berniaga, dengan cara bisnes. Okey, kita mulakan bisnes ni dengan modal yang tak sampai 1,000 pun, kadang-kadang dalam tak sampai 100. Malah sekarang ni kita boleh mulakan perniagaan secara online dengan modal yang amat minimum. Saya tak kata free, tapi dengan modal yang amat minimum. Bawah 100 kita dah boleh mula berniaga, buat jualan. Kemahiran yang penting dalam perniagaan adalah, satu, kemahiran menjual. Yang kedua adalah kemahiran untuk membuat pemasaran. Pemasaran ni macam-macam lah, ada macam-macam style.
copywriting lah, pemasaran menggunakan media sosial, melalui email, melalui media massa, macam-macam lagi lah. Kalau media sosial pun ada macam-macam, ada Facebook, Instagram, YouTube, apa lagi, TikTok pun boleh juga, ataupun apa lagi, WhatsApp group, Facebook pun ada macam-macam, Facebook page, Facebook personal, Facebook group, ada macam-macam Jadi ini adalah antara kemahiran yang kita boleh gunakan untuk menjana pendapatan. Cuma beza antara pelaburan dengan perniagaan. Pelaburan ni lebih kepada passive income. Kita kerja sekali, tak banyak kerja, lepas tu pendapatan tu akan datang secara berulang. Manakala perniagaan, bisnes, kita kena buat kerja banyak lah. Kita kena buat kerja dari awal sampai akhir. Kecuali bisnes tu dah ada sistem. Sebagai contoh, owner McD, owner KFC, dia orang tak ada buat kerja benda tu lah. Sebab apa? Sebab bisnes dia orang dah ada sistem. Bisnes kecil yang ada sistem pun boleh jana pendapatan macam tu. Sebagai contoh, kenalan saya, dia meniaga perfume saja, meniaga perfume. Jadi dia set up kedai perfume, kemudian dibuat jualan. Semua pekerja yang uruskan, dia hanya memantau sahaja. Dia buat apa hari-hari? Kerja dia hantar anak, hantar isteri pergi sekolah, pergi kerja. Kemudian petang-petang ataupun malam dia pergi kedai ambil duit, dia check stok. Kemudian di mana yang kurang tu dia ni lah, kadang-kadang dapat report daripada pelanggan semua, bukan pelanggan, daripada pekerja. So benda tu dah sistematik. Tapi untuk sampai tahap tu makan masa lah. Kita kena set up betul-betul bisnes kita. Jadi lebih baik untuk cara dan lebih cepat menggandakan kekayaan adalah dengan perniagaan, walaupun dia active income. Itu adalah cara yang lebih sesuai untuk orang ramai, rakyat marhaen seperti kita. Biar bisnes tu kecil tapi dia ada hasil. Kalau kita nak harapkan pelaburan, dia makan masa yang lama dan panjang. Okey, sekian sahaja perkongsian saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain kali saya akan kongsikan lagi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Mudah-mudahan saya bertambah semangat untuk buat sharing-sharing seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.